dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri podcast perpustakaan bersama penyelidik UPM. So hari ini adalah merupakan siri pertama podcast kita, iaitu podcast perpustakaan bersama penyelidik UPM. Dan hari ini kita akan membincangkan topik pertanian bandar. Dan antara topik pertanian bandar ini adalah merujuk kepada Decoponics yang sekarang ini telah mengambil tempat di kebanyakan rumah dan juga di kebanyakan tempat yang ruangnya adalah terhad. Bagi membincangkan topik pada hari ini, iaitu pertanian bandar, kita menjemput bersama-sama dengan kita pada hari ini iaitu Profesor Teknologis Dr. Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman, Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina, Universiti Putra Malaysia. So Doktor, boleh Doktor terangkan apakah sebenarnya konsep Decoponics itu sendiri? Terima kasih Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya apa yang kita lihat ialah kita mula dengan penyelidikan. Penyelidikan yang kita lihat terutama sekali adalah dalam konteks lifestyle, bagaimana perubahan lifestyle manusia daripada satu zaman ke satu zaman yang lain, ya. Jadi kita melihat pada kepadatan penduduk yang semakin lama semakin padat, terutama di kawasan bandar, ya. Pada masa hadapan, ya, daripada kita punya kajian, terutama di Kuala Lumpur, ya, di Kuala Lumpur tidak akan ada lagi rumah-rumah yang bersifat atas tanah ataupun landed house, ya. Jadi ini akan menyebabkan kerana mahal, ya, tanah sangat berharga, ya, mereka melihat pada komersial, ya. Jadi rumah-rumah yang akan datang, ya, adalah dalam konteks rumah yang bertingkat ataupun pangsapuri ataupun rumah flat, ya, apartmen, kondominium, ya, daripada semurah-murah kondominium, apartmen hinggalah ke kondominium yang sangat mahal, ya. Jadi di situnya kita melihatkan perubahan lifestyle ataupun cara hidup, ya, yang menyebabkan ada kelemahan yang perlu diatasi, iaitu pertanian bandar. Okey. Kalau di kampung tu, kalau kita kata, kalau dia tak ada sayur ke, dia orang kampung masuk sajalah dalam hutan, pergi petik-petik lah, kalau kan, kalau dia nak makan. Kalau di bandar, kalau tak ada benda nak makan atau tak ada duit nak makan, dia nak petik mana, kan? Betul. Okey, jadi dalam konteks ini juga kita melihat kepada bagaimanakah orang bukan hanya yang tidak berada ataupun B40, ya. Kita juga melihat kepada yang T20 pun juga. Jadi kajian yang kita buat ini, kita lihat bahawa keperluan menanam ataupun mendapat sumber makanan ini adalah bersifat inklusif. Maknanya semua kategori B40, T20, M40, ya, M40 dan juga T20. Jadi dia bersifat inklusif, ya. Okey. Jadi keperluan makanan ini ataupun sayur, ya, kita juga lihat banyak kita baca, kan, bahawa banyak yang menanam gunakan baja-baja yang toksik. Jadi ini juga yang menyebabkan pengguna sangat-sangat khuatir, sebab itu yang menyebabkan kanser, menyebabkan penyakit-penyakit yang belum pernah kita dengar, ya, kan. Jadi ini adalah kerana sumber makanan yang diambil, ya. Jadi kadang kita tengok sayur tu terlampau segar sangat, kan, tak ada koyak-koyak pun, ya. Jadi itu yang menyebabkan ni bahaya juga, kan. Jadi
Jadi itu yang menyebabkan ada yang kategori yang bersifat melihat pada kesihatan. Ya. Contohnya orang yang sakit kanser, dia tak boleh makan sayur-sayur yang bersifat yang menggunakan baja atau pesticide, racun-racun serangga. Sebab bila tanam pokok ataupun seperti di Cameron Highland atau tanam sayur kan, dia banyak menggunakan baja kimia dan juga dia akan menggunakan racun serangga kan. Jadi ini yang menyebabkan, sebab tu kita selalu kata bila beli sayur basuh betul-betul. Okey. Jadi ini adalah yang saya kata ni adalah penyelidikan yang kita lakukan. Tadi daripada segi rumah pangsa ataupun apartmen, kemudian daripada kesihatan, kemudian dari segi keperluan manusia sendiri. Jadi yang perkajian kita tu lebih kepada bagaimana satu alat itu menanam itu boleh berada di rumah. Okey. Jadi kita kaji pula rumah itu sendiri pula. Alright. Bila kita lihat pada konteks rumah pangsa ini atau apartmen, dia ada beberapa area lah yang kita lihat. Satu, dia ada veranda. Ada juga yang tak ada veranda. Ya, macam PPR tak ada veranda langsung. Dia hanya ada koridor. Ya. Jadi ini juga yang kita komen ya, ataupun kita mengatakan bahawa reka bentuk pangsapuri atau kondominium di Malaysia ini tidak bersifat pertanian. Ini satu yang dapatan yang saya rasa sangat penting. Maknanya arkitek ni terlupa benda tu. Ya, ataupun developer lupa perkara ini. Ya. Dia kalau macam yang saya tekankan tu adalah seperti PPR, rumah yang berkos rendah ini patutnya diberi ada satu ruang untuk mereka boleh bercucuk tanam. Tak kira sekarang ni kalau kita tengok PPR tu koridor tu, dia tak benarkan letak barang langsung tak boleh. Sebab dia kata ini keselamatan dari konteks kebakaran dan lain-lain. Jadi sebenarnya pembinaan atau reka bentuk tu yang memberi satu ruang bagaimana orang-orang macam B40 ni dapat sekurang-kurang bercucuk tanam. Dia boleh tanam cabai ke sayur ke kan. Kita tak perlu saiz yang banyak. Jadi itu tidak diambil berat. Jadi oleh kerana apartmen kita ni ada kelemahan, itu menjadi satu opportunity bagi kami sebagai penyelidik bereka dan dapat menghasilkan satu produk yang boleh digunakan. Itulah konsep cara ataupun hasil kajian itu, barulah kita ke arah reka bentuk. Ya, di situ. Okay. Kita tengok tadi macam seperti yang Prof terangkan, ruang yang terhad. Tetapi kita tahu daripada ruang yang terhad tu sebenarnya ramai orang-orang kebanyakan yang macam saya ni sebenarnya kita suka sebenarnya menanam. Paling kurang pun kita nak tanam kunyit supaya kita dapat gunakan daunnya, ataupun kita nak tanam benda-benda yang serai mungkin, tapi mungkin dalam compound yang kecil pula. Okey, tapi dengan adanya designer ataupun penyelidik seperti Prof, so macam mana Prof dapat menjadikan benda itu satu inspirasi ataupun cetusan idea supaya orang-orang yang kebanyakannya yang macam kami yang suka menanam tapi rumah kecil masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk menanam tu. Ya, itulah menjadi tujuan kami sebagai seorang pereka. Dia adalah dia banyak mengkaji tentang keperluan manusia. Ya, ataupun dipanggil user oriented. Ya. Jadi apabila sebab pengguna ni dia kompleks. Ya, you suka tanam serai, yang ni suka tanam buah mempelam, pokok mempelam dan lain-lain. Jadi dia macam-macam. Tapi bila kita buat kajian, kita dapat lihat
keperluan dia adalah begini, yang seperti you kata, you nak tanam serai sikit, ada pokok karapole, kan? Kari, Pokok daun kari. daun kari, dia nak sayur-sayur sikit, jadi benda tu kadang dia nak turun bawah pun dia letih, kan? Jadi dia boleh petik di situ. Okay. Ini yang dikatakan memahami kehendak pengguna. Alright. Itu yang satu. Nombor dua ialah memahami ruang yang ada. Ruang dia yang sangat sempit itu. Okey. Kalau daripada kajian kita lihat bahawa kita selalu ada, kalau ada yang koridor itu, veranda depan tu, dia hanyalah lebih kurang 4 kaki atau 5 kaki dan lebarnya lebih kurang 10 kaki. Ataupun 7 kaki, 6 kaki begitu. Jadi itu menyebabkan hasil karya kita ataupun hasil produk itu melihat kepada saiz yang sesuai dekat situ. Right. Jadi salah satu aspek dia dekat situ. Ada juga yang rumah yang tak ada koridor. Mana dia nak letak? Itu yang kita ada buat kajian, kita buat yang jenis dia boleh gantung di dinding, gantung dinding. Yang tu kita punya ada produk lain lah, design tersebut. Okey. Jadi balik kepada yang dekoponik ini, ya. And then satu lagi pula kita lihat pada cara hidup pemakanan manusia itu ataupun satu keluarga. Satu rumah ada 4 orang, ya, mak, bapa, anak, 2 orang anak atau 3 orang anak. Kadang ada mak bapak pun duduk sama, antara 4 hingga 6 orang. Okey. Jadi bila kita buat kajian semua itu, kita tengok juga, ya, jadi kita nak tahu berapakah jumlah ataupun kapasiti yang dia orang ni makan. Itu pun kita buat kajian juga. Oh, itu pun kita kena tengok juga, kena ambil tahu juga. Contohnya, itulah saya kata, dalam 1 minggu ada 7 hari. Berapa kali pula makan? Berapa kali makan? Boleh makan 6 hari je makan. 1 hari makan luar. Betul. Right. Jadi itu informasi itu pun akan berkait dengan reka bentuk kita hasilkan. Alright. Itu satu. Menarik juga Profesor, sebab saya ingatkan macam kita boleh, tak apalah, kita boleh langgar je, kita design, tak perlu ambil tahu keperluan orang tu. Ini yang saya kata proses reka bentuk tu, mengkaji pasal keperluan manusia tu. Okey, nombor 2 pula, orang B40 ni dia pakai kereta besar ke kecil? Kecil, kan? So pakai Hazia, pakai Myvi, ya, pakai Proton Saga. Right. Jadi bila kalau dia nak beli benda tu, kita pun consider ataupun mengambil kira saiz kotak tersebut boleh masuk dalam kereta. Okey. Jadi maknanya bila dia beli tu, dia tak payah fikir-fikir, kan. Dia dah bawa anak pergi shopping, 2 orang belakang, takkan kotak masuk tak lepas. Okey. Right. Kotak saiz tu pun kita mengambil kira juga. Okey. Kotak saiz ambil kira. Kotak saiz ambil kira juga, kita fikir juga macam mana dia nak naik tangga, macam mana dia nak naik lift. Itu pun kita fikir juga. Dia maknanya bapa dia boleh mengangkut, maknanya bila dia beli benda tu, keberatan dia tu tak lebih daripada macam 4 kilo ke, kan. Kalau husband you naik lift ke, nak keluar per kereta bawa beras 5 kilo tu pun dia dah mengungut terak. So benda tu less than 5 kilo untuk bawa, maknanya satu pack tu. Dan yang kelebihannya pula lagi, kita fikirkan bahawa trend orang suka pergi IKEA, betul tak? Betul. Pasal apa? Sebab benda tu dia orang suka pasang-pasang, dia ada minat memasang benda ni. So jadi kita lihat juga reka bentuk itu, macam mana kita nak memudahkan dia memasang benda ni. Okay, jadi memasang ni tak ada skru pun, dia hanya slot in. Kita fikir slot in saja. Jadi reka bentuk tu akan memudahkan dia nak memasang benda tu. Nampak? Jadi itu yang saya kata, pengkajian tu bukan hanya keperluan makanan saja, tetapi dia lebih dalam lagi. Kita lihat sehingga kan dia naik kereta apa pun kita tengok. Kajian ni kita nampak sangat menyeluruh. Menyeluruh. Itu yang kita kena tengok tu, baru kita dapat idea nak mereka bentuk.
oleh kerana macam kereta punya saiz tu, itu yang reka bentuk tu, saiz dia kita kena buat dia kecil macam ni, right? Okey, satu lagi, bila dia nak dah dia tanam, bila tanam tu kita dalam kotak tersebut lah, dia kena pakai baja air lah, baja air kan, dan baja AB, itu saja. Jadi bila dia buat air tu, kotak tu jadi berat. Jadi kita fikir macam mana je satgi je nak ubah sana ubah sini. Jadi design kita ada pula roda dekat situ. So that dia rasa sini tak cantik, boleh letak sini. Kan? Ataupun hari ni dia nak buat parti dalam rumah dia ke, makan dengan sayur sekali, dia boleh tarik dia bawa ke tempat masuk dining, sebelah, letak sebelah meja makan tu. Okey. Rasa macam makan kat hotel pula. Kalau you pergi ke hotel yang terdekat ni, dia ada sayur tu, kita jenis petik-petik salad tu. Dia style macam tu. Sampai tahap macam tu kita boleh buat benda ni. Ya. Jadi itu membuatkan pengguna itu tertarik, ataupun dia nampak keperluan ni memang saya perlu benda tu. Saya kadang orang tak terfikir benda ni. Itu yang kita buat. Jadi oleh kerana informasi-informasi inilah yang kita gabungkan atau kita kumpulkan, kita analisakan dan kita menghasilkan konsep. Itulah konsepnya itu, bahawa dekoponik itu dekoponik maksudnya decoration, ponik itu is hydroponic. Okey, maksudnya nama tu. Dia boleh deko, dia boleh menghiaskan rumah, dia juga boleh menanam pokok. Okey, kita menggunakan teknik hidroponik. Okey, kita menggunakan hidroponik. Maknanya hidroponik ni bukannya satu benda yang baru. Betul. Hidroponik ni dah lama. Ya. Saya masih kecil dulu pun saya dah tahu dah macam mana tanam kat sekolah, kat rumah tapi kita menggunakan takungan. Betul. Takungan ni, jadi takungan ni ada keburukan juga, pasal nyamuk lah kan benda tu. Jadi dan kadang dia dia nampak bersepah lah kan. Dia bersepah, tak kemas kan. Jadi dalam konteks di sini juga hidroponik ini kita improvisekan dia, bahawa dia adanya aliran baja tu ke dalam takungan itu. Jadi bila ada aliran takungan tu, tak adalah nyamuk kan, dan bajanya sentiasa berputar. Kan? Kalau berputar pun tak adalah lama. Kita maknanya macam alat tu kita boleh gunakan, kita boleh on kan 1 jam. Kita boleh beli timer dan dia akan pusing on kan motor itu, ataupun pump air itu akan memutarkan baja tersebut. Jadi tumbuhan itu mendapat baja yang baru, kan, baja yang baru apabila dia macam refresh balik baja tersebut. Jadi pertumbuhan dia akan lebih cepat dan segar. So Prof, kalau macam tu maknanya ada pengaliran air walaupun kita pasang sejam, maksudnya ada bunyi air pula dekat situ. Ya, kalau pagi-pagi lah, kalau you setkan pukul 8 pagi hingga 9 pagi tu, you boleh dengar lah air terapi tu. Air tu macam jatuh di situ. So orang kata kalau bunyi air dia kan dia terapi pagi-pagi kan. Jadi bila dia berputar tersebut atau mengalir ke situ, jadi dapat lebih fresh. Jadi kita mengurangkan menggunakan baja. Sebenarnya kita jimat, maknanya kalau beli satu botol baja AB tu 6 bulan tahan. Right. Lama lah kita boleh pakai kan. Jadi tumbuhan atau sayur tu lebih segar. Kalau tengok dalam gambar tu memang you nampak hijau, ada yang kembang betul-betul kan. Dan juga saya menolak sekeras-kerasnya orang kata tanam pokok tangan panas lah kan. Itu orang dulu cakap. Tak berbuah. Ini tak ada. Ini letak memang naik. Akan tumbuh.
Ya, itu confirm jadi ni. Memang confirm jadi 99% dengan izin Allah lah. Ya. Itu kena letak juga tu. Kan? Jadi itulah orang yang betulnya orang kata tangan panas. Dia malas sebenarnya. Kan dia bukan apa, kadang-kadang apa tahu Prof, dia menanam tu dengan harapan biar pokok tu hidup sendiri. Padahal pokok nak kena belai juga, nak kena makanannya. Ini pun tengok je dia dah akan tumbuh macam tu. You petik dia akan tumbuh lagi. Itu yang menyebabkan dia sangat menarik. Kalau banyak yang beli ni yang orang kata gardening lovers lah. Dia suka menanam kan. Dia suka menanam, dia suka lah benda tu. Kadang dia beli 2, 3 satu sekali. Dia letak kat sana, dia letak kat sini pun dia. Belakang ada, depan ada. Sampai beli 2. Ada macam tu. Okey, dalam konteks ni juga market pun kita bukan hanya lihat pada pengguna di rumah. Kita lihat juga di sekolah-sekolah. Okey. Di sekolah-sekolah. Maknanya lebih luas lagi kan di sekolah-sekolah ni sekarang ni dia orang ada belajar tentang hidroponik, cara menanamnya. Memang bagus kerana ini adalah bila dia orang belajar tu dia tahu macam mana nak survive in the future. Jadi dengan cara menanam pokok menggunakan baja air ni, jadi di sekolah-sekolah pun mereka hanya menggunakan botol-botol macam itu. Jadi dekat sekolah pun nampak semak. Betul. Kan? Bila dia jadi kita pun dapat tempahan ataupun order daripada sekolah-sekolah, tapi banyakkan daripada PIBG yang nampak ini keperluannya. Ibu apa ada yang beli, dia kata ini bagus ni kat sekolah, dia orang boleh belajar kan. Jadi dekat sekolah tu adalah yang sponsor kan dia orang. Jadi dia letak kat sekolah. Jadi macam sekolah ni sama juga, dia ada cuti sekolah. Bila cuti sekolah dia orang tak tanam, benda tu boleh buka dan simpan. Boleh simpan kalau tak ada masa untuk digunakan. Jadi dia boleh buka balik dan disimpan. Jadi dia kemas, right? Dan boleh ditindankan elok, secara yang elok. Jadi ini juga menjadi satu kurikulum pembelajaran di luar bilik darjah. Dan betul. Juga mereka mendapat manfaat daripada apa yang mereka belajar, bawa balik kan. Mak ni tanam ni sayur ni, sekolah sayur kat sekolah. Mak tu terus masak kailan ikan masin macam tu. Kan? Sedap. Kan bapak makan sedap je. Itulah doktor. Macam yang saya seperti yang doktor seperti yang Prof telah explain tadi tu kan, rasa macam menarik pula. Saya rasa macam nak kena cari jugalah lepas ni satu kan. Sebab sebelum ni kalau macam saya rumah landed, so kita memang tanam semuanya dekat dalam pasu. Cekur pun tanam juga kat dalam tu. Tapi tinggal lagi kalau macam yang dalam pasu ni, macam doktor, macam Prof cakap lah, kita tak dapat nak simpan benda tu. Kalau kadang-kadang kita tinggal pergi travel, biarkan dalam 5 hari kering lah dia sendiri kan. Ini tak. Ini sentiasa ada. Sebab kita buat reka bentuk tersebut, dia ada takungan. Itu sebab dia reka bentuk dia bulat. Ya. Jadi dia ada separa air tu sentiasa ada di situ. Betul. Dan bila kita gunakan timer pula, kan? Kita setkan timer, itu yang kita panggil teknologi yang paling murah dan senang lah kan. Sebab kita tak nak terlampau high tech sangat. Bila high tech sangat harga jadi mahal. Dan ada orang aku nak tanam je ni, tak payah susah-susah ni, kadang macam tu kan. Bila kita tengok market, jadi untuk future ni memang kita fikir tentang IoT kan. Dia boleh juga nak check pokok dia, kita boleh pasang kamera macam itu. Jadi dia level lain lah. Kan? Sayang betul dengan pokok itu. Yang tu yang jenis sayang pokok kan. Dia leveling dia semua kan agak tinggi lah. Dia nak jadikan benda IoT.
Okey, seterusnya kita sambung balik lagi kita sambung semula kita punya kupasan topik pada hari ini mengenai pertanian bandar dan secara khususnya mengenai aquaponics. Okey, apa peluang dan manfaat kepada masyarakat dengan rekaan aquaponics ini sendiri? Okey. Baik. Seperti yang saya katakan tadi, masa hadapan ni kita dah boleh jangkakan bahawa kepadatan penduduk adalah ramai, barang keperluan terutama makanan akan meningkat harga, ya, dan kita juga akan ada kekurangannya tanah untuk penanaman ataupun food security, ya. Jadi sini. Jadi kita melihat bahawa manfaat itu dilihat walaupun dia sebagai satu sumbangan kecil, ya, saya nampak sumbangan kecil tapi manfaatnya sangat besar. Betul. Manfaat besar sebab dia adalah berteraskan pada makanan. Ya. Jadi makanan itu adalah satu sumber yang utama yang perlu dan ini adalah keperluan seharian. Dan makanan juga perlulah berkhasiat. Itu yang penting. Jadi manfaat kepada ini maknanya di aquaponik tu kalau dia menanam bukan hanya untuk diri dia sendiri. Kalau ada lebihan dia boleh jual. Ada lebihan dia boleh sedekah. Dia dapat pahala. Ada lebihan dia boleh bersama komuniti dan saya lihat juga menanam ini, ya, dalam sifat ini juga, sifat menanam ni juga akan memberi satu pengeratan antara jiran-jiran setempat. Ya. Samalah kita, ya, you masak apa? Ini masak apa kan? Kadang segan nak bagi masakan kan, takut tak sedap. Tapi kalau kita bagi sayur ke apa-apa tu dah okey. Right? Benda tu universal. Jadi kita boleh mengeratkan komuniti, ya. Dan ini juga kadang-kadang dia kata mungkin dia tak ada masa untuk menanam tetapi mungkin satu apartmen tersebut dia mempunyai sistem hidroponik menggunakan aquaponik ini tapi boleh diuruskan oleh apartment management, community dia. Community dia. Jadi ini pun menjadi satu yang menarik, kan. Maknanya di tingkat atas tu dia boleh beli alat aquaponik ini dan dia boleh menanam, kan. Jadi pengurusan apartmen tersebut boleh menguruskan itu dan komuniti boleh menggunakan atau memetik hasil tanaman tersebut. Jadi saya lihat bahawa manfaat ini adalah sangat besar, bukan hanya, ya, saya pada orang perseorangan, sebagai satu keluarga, ya, sebagai satu komuniti dan juga kita lihat juga dalam konteks education, pembelajaran kepada anak-anak dan juga kepada yang tidak sihat lah, ya, yang contohnya ada mengidap kanser dan benda ni mereka mendapat manfaat daripada kualiti makanan tersebut, yang berzat, bersih dan mereka tahu apa yang mereka makan, ya, dan tidak menjadi satu persoalan yang besar, ya, sayur ni dari mana, sayur ni pakai baju apa, kan. Jadi masalahnya makanan ni, ya, apabila dah masuk dalam badan tu dia dah tak boleh buat apa, ya, melainkan kita terpaksa membuangnya, kan. Jadi ini yang saya kata manfaatnya sangat menyeluruh. Ya. Betul. Lagipun dengan apa yang kita tanam sendiri, kita petik, kita masak, penyediaan makanan tu pun kita tahu apa yang kita masukkan, kan, apa yang kita tambah dalam makanan tu. So kita punya diet kita pun akan jadi lebih teratur lah, saya rasa, kan, Prof? Ya, betul. Okey, Prof, untuk soalan berkaitan dengan reka bentuk design ni pula, kan, dalam
reka bentuk ni, apakah cabaran dan peluang dalam menerapkan inovasi dalam sesuatu reka bentuk dan design tu sendiri? Saya rasa mesti orang-orang kreatif ni dia mesti ada cara dia. Dalam masa ada cara tu, dia pasti pula ada cabaran dia. Mungkin Prof boleh kongsikan tu. Baik. Di Malaysia ini, cabaran yang dihadapi oleh pereka-pereka industri adalah lebih kepada industri tu tersebut. Ya, kita ada banyak industri, ya, daripada SME kepada high tech. Ya, jadi saya lihat industri kita ini di Malaysia dia lebih bersifat traders. Ya, maknanya kita ni suka import barang, kemudian kita jual. Beli dekat China, ya, markup harga, jual. Jadi jual. Jadi dia punya proses tu bagi mereka adalah mudah untuk mendapat keuntungan yang cepat. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada industri dalaman itu, dia menjadi tidak berapa sihat kerana kita ada pereka-pereka yang boleh menghasilkan reka bentuk benda ini, dan mereka ini terlatih dan mereka adalah ataupun qualified designer, ya, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berikut. Tetapi industri tak menggunakan mereka. Ini yang masalahnya. Industri tidak menggunakan, mereka kurang hire ataupun mengambil mereka bekerja untuk syarikat mereka. Mungkin mereka tidak ada ataupun tidak ada awareness lah mengenai apa designer dia boleh buat sebenarnya. Kan? Apa keperluannya dan bagaimana seorang pereka itu boleh meningkatkan keuntungan syarikat tersebut. Jadi kalau kita lihat, ya, mana-mana industri pun dia yang berjaya, dia bermula dengan hasil reka bentuk. Contohnya macam yang baiklah, ya, contoh iPhone. Ya, okey, iPhone. Oleh kerana reka bentuknya yang berubah itu daripada analog kepada digital, ya, skrin yang paparan yang sentuh itu, dia telah menukar budaya penggunaan komunikasi, alat komunikasi. Jadi itu adalah bermula dengan reka bentuk. Ya, sama juga contoh yang terbaik, ya, syarikat Dyson, ya, dia menghasilkan, dia bermula dengan vacuum cleaner, vacuum, ya. Jadi inovasinya adalah motor tersebut, motor dipanggil Cyclone, ya, motor tersebut. Jadi motor tersebut ini dia telah aplikasikan kepada produk-produk lain. Sekarang ni kita boleh tengok bukan hanya vacuum cleaner je, dia kepada hair dryer, dia kepada produk-produk kosmetik, ya, untuk kecantikan lah. Ya, dia daripada vacuum cleaner yang kecil, ya, dengan menggunakan tangan je, kan, menjadi lagi compact lagi. Dan reka bentuknya adalah sangat menarik, dan mereka mempunyai ramai pereka di situ. Dan bekas pelajar saya pun ada bekerja dengan Dyson. So saya pun berbangga mereka ni telah menyumbang hasil kreativiti mereka dalam organisasi yang besar tersebut. Jadi organisasi ini yang kita lihat mementingkan reka bentuk dalam menghasilkan produk tersebut. Jadi nak menghasilkan itu mestilah ada pereka. Jadi industri di Malaysia ni masih lagi nak ambil ke tak ambil ke apa. Jadi dia masih tak menentu. Jadi sama juga dalam reka bentuk perabot, industri perabot. Macam industri perabot, kita adalah pengeksport yang ke-5 terbesar dunia, ya. Tetapi kita tak mereka bentuk produk kita. Dia lebih kepada
OEM ya, Original Equipment Manufacturing. Jadi reka bentuknya bukan hasil daripada pereka tempatan. Betul. Kita hanya produce saja, kita jadi pengeluar. Jadi bila kita jadi pengeluar, kita tak ada satu identiti ya, bahawa reka bentuk kita ini adalah setanding dengan di seluruh dunia. Ya, kalau kita tengok macam Proton ya, Perodua ya, walaupun dia ada satu joint venture yang erat dengan daripada China ke daripada Jepun, tapi kerjasama itu ya memberi peluang kepada pereka-pereka itu menghasilkan reka bentuk yang diperlukan, ataupun dengan cara melihat kepada kita punya budaya ya, keperluan orang tempatan ya, kereta kita ni masih lagi standard yang piawaian yang diterima di peringkat dunia, right? Jadi kita boleh menghasilkan kereta yang mampu milik. Ini perkara-perkara ini yang sangat penting lah. Maknanya apabila kita menghasilkan produk sendiri, kita dapat satu membantu kita punya rakyat sendiri untuk pekerjaan. Kemudian kita mempunyai satu identiti ya. Yang ketiganya, kita memperkenalkan bahawa kita mempunyai satu brand Malaysia. Ini yang kita tak ada ni. Kita masih lagi menumpang atas nama orang lain lagi. Kita perlu adanya kita punya nama tersebut ya, made in Malaysia, dan kita bangga benda ini. Itu yang saya rasa industri di Malaysia ini, tolonglah gunakanlah kepakaran mereka ya, supaya anda akan lihat bahawa kemajuan syarikat itu boleh dibawa oleh seorang pereka. Itu yang pentingnya. Kerana mereka adalah orang yang kreatif dan mereka tahu apa yang diperlukan oleh industri tersebut. Ini yang saya perlukan. Dan saya nak jugalah lepas pada ini, maknanya graduan-graduan daripada UPM ataupun daripada universiti lain yang ada bidang reka bentuk ini ya, dapat bekerja di dalam industri ya. Dan mereka boleh menghasilkan produk-produk inovasi yang baru ya, yang baru. Dan saya juga menggalakkanlah juga mereka ini menjadi design entrepreneur. Design entrepreneur maknanya awak adalah orang yang mempunyai nilai kreativiti yang tinggi, dan di situ boleh menghasilkan satu inovasi daripada sekecil-kecil alam hinggalah sebesar-besar roket. Ya, you boleh design atau boleh menghasilkan daripada itu, dan ini boleh manfaatkan. Mungkin masa itulah yang menentukan atas kerajinan atau usaha anda ya, sebagai seorang pereka untuk lebih maju untuk masa hadapan. Ya, itu yang saya harapkan. Ya. Okay, Prof, mungkin sebelum ni kita selalu dengar kempen barang buatan Malaysia. Mungkin selepas ni kena adanya kempen juga reka bentuk atau reka design tempatan ataupun reka design Malaysia. Sebab kadang-kadang kita ada jumpa juga kalau macam barang tu kita jumpa macam barang biasa, toys biasa ataupun alat mainan biasa, tapi kat situ dia tulis reka cipta daripada tempatan, contohnya daripada Australia ke. So mungkin benda tu boleh diketengahkan jugalah kempen-kempen yang menarik macam ni kan. Ya, kempen-kempen tu yang Majlis Reka Bentuk Malaysia sedang berusaha untuk mempromosikan ODM, Original Design Manufacturing. Ya,
So kita berharap bahawa masa hadapan lebih banyak, bukan tak ada, banyak, kita dah ada, tapi produk-produknya masih lagi sedikit, ya. Mereka macam Majlis Reka Bentuk Malaysia telah menganjurkan ya Good Design Award. Good Design Award, jadi dia mengiktirafkan reka bentuk itu oleh pereka-pereka daripada syarikat-syarikat. Jadi dengan harapan bahawa dengan adanya brand Good Design, ya, Malaysia Good Design itu dia akan menjadi satu penarikan oleh pengguna dan confident bahawa produk ini adalah satu produk yang berkualiti, ya. Jadi dia adalah setanding dengan mana-mana produk yang berada di dalam pasaran. Jadi pengiktirafan ini juga dapat membantu, ya, pengusaha atau pereka yang menghasilkan reka bentuk dan boleh pasarkan ke seluruh dunia. Ya. Betul. Okey, rentetan daripada ciptaan yang berkaitan dengan macam ni lah, yang berkaitan dengan mungkin perabot ataupun barang-barang industri yang lain kan. Kami difahamkan yang Prof pernah menyertai pameran perabot ekspor EFE 2017 di mana Prof telah mereka cipta satu kerusi yang dinamakan Karipap Ottoman. Dan kita dah tengok dah pun dia punya macam mana design kerusi tu. Nampak dia memang gebu gitu kan. Macam kita sedap untuk kita duduk dan gunakan. So mungkin Prof boleh kongsikan macam mana cetusan idea tu nak dapatkan design yang macam tu. Baik. Okey. Kita di dalam fakulti kita ada research group. Ya, nama research group kita ialah Insight, yang singkatannya daripada Innovation and Design, ya, Innovation and Sustainable Industrial Design. Okey. Jadi kita ada pelajar-pelajar PhD dan juga master dari situ kan. Kami membuat satu brainstorming, ya, bersama-sama, ya. Dan topik utama kita ialah bagaimana kita nak menunjukkan identiti dalam perabot. Identiti yang perabot yang boleh menarik perhatian kepada orang tempatan dan juga orang daripada luar negara. Yang pasal pameran ni kita nak buat ialah international. Jadi banyak pembeli-pembeli daripada luar negara, daripada Itali, ya, China, ya, Australia, Europe, kan, Amerika. Mereka datang sini mencari produk-produk di Malaysia yang mana mereka boleh beli dan jual di luar negara. Okey. Jadi saya mengambil peluang tersebut, ya, kami untuk membuat brainstorming, sumbang saran, berfikir tentang apa yang perlu kita tampilkan nak menunjukkan satu identiti. Ya, kalau kita tengok kursi daripada Itali, kita tahu oh ni Itali. Yang kursi yang you duduk ni UK ni punya style. Ya. Jadi dia punya designer kan, kita dah faham. Tetapi dekat Malaysia ni macam mana rupa kursi Malaysia ni? Yang tu satu isunya. Jadi kita berfikir di luar kotak lagi, kan? Kita melihat apakah yang menjadi menjadi tumpuan penarikan ni. Itu yang kita mendapat idea daripada kuih-kuih tempatan Malaysia. Ya, kuih-kuih tempatan Malaysia. Kita lihat bahawa kuih-kuih ini mempunyai bentuk, dia ada motif, dia ada rupa dan rasa. Rupa dan rasa. Jadi bila kita kata macam mana nak buat kerusi tapi orang macam orang boleh rasa,
Seolah-olah macam dia rasa makan, tapi ni dia rasa. Dia rasa tu nak transformkan, nak transformkan satu bentuk itu bila kita nampak dia rasa emosi dia. Aku rasa nak duduk, aku rasa nak peluk. Macam tu. Okay. Dia membuatkan produk itu ada elemen emosi. Emosi. Okey. Emosi yang kita letak tu ialah kalau makan kita tengok apa emosi kita. Apa tadinya Happy. ialah Gembira. delicious kan. Delicious. Yummy orang kata kan, yummy, geram. Aku rasa nak makan ni. Right. Kalau you tengok kek, geram je kan. Macam tu. Kita nak createkan that kepada satu perabot. Jadi itu. Jadi elemen kuih adalah yang satu yang boleh menghasilkan emosi tersebut. Okey. Jadi kita pun buat kajian melihat apa material yang sebaik-baiknya, yang kemudian kita lihat juga teknik macam mana jahitan, teknik macam mana nak mengeluarkan dia. Bukan hanya reka je, tapi kita kena fikir tentang produk itu untuk dihasilkan. Sebab dalam produk ni dia kena ada aspek utama dia ialah ergonomics. Maknanya duduk selesa tu mesti selesa. Right. Okey. Jadi ketinggian yang sesuai kan, material nak digunakan, itu semua dia ambil kira. Dan stability, dia tak tergolek ke macam mana kan orang duduk ke, dan kekuatan jointing tersebut kan. Badan besar orang berat mana sampai berapa kilo boleh duduk. Selalunya kita letak sampai 120 kilo lah orang yang besar. Alright. Itu aspek-aspek kajian yang kita buat dulu. Okay. Baru kita bentukkan dia. Bentukkan itu. Jadi kita buat lakaran, lakaran, kemudian kita buat testing, prototype, struktur yang cara nampak yang bentuk macam tu, tapi dia punya struktur, kekuatan dia tu semua kita akan kita kaji kan. Jadi jointing, persambungan antara tu bahagian-bahagian kaki tersebut. Right. Itu yang jadi bila kita buat, bukan hanya ada kari pap saja. Kita ambil ada kuih nona, macam-macam lagi. Kek lapis, ada bingka, kemudian ada kuih lupa pula, meringkam, keringkam, bukan keringkam. Itu yang warna hitam tu ke? Deram. Meneram. Meneram. Okey. Jadi kita ada variety lah. Variety kuih tersebut. Di situ yang menjadi menarik bila letak tu. Jadi dia juga satu, dia identiti. Saya memilih kari pap tu sebab saya rasa kari pap ni universal. Kalau letak overseas pun orang boleh kata kari pap. Kari pap, tapi bentuk dia lain. Right. Jadi dia universal. Jadi satu lagi, dia very common orang Malaysia kan. Ada orang kata kari pop, kari pap, macam-macam. Okey, jadi dia adalah satu, dia kita boleh juga sebagai konsep lucu. Okey, konsep lucu juga kita letak. Sebab lucunya apa? Sebab benda tu dari kecil jadi besar. Okey. Bila besar tu dia jadi lucu lah. Jadi konsep lucu tu. Konsep lucu ni adalah sebenarnya adalah digunakan dalam jenaka. Bila nak buat jenaka kan, ada satu prinsipal ialah lucu. Lucu tu ialah benda yang kecil dibesarkan, dia exaggerate. Exaggerate. Elemen exaggerate tu yang menyebabkan menjadi lucu. Jadi bila lucu tu dia menarik
perhatian pengguna tersebut. Okey. Ini yang kita dapat menghasilkan dia, kita buat pameran dan juga dan kita pun mendapat liputan yang sangat baik dan ada juga produk yang terhasil dan terjual di pasaran. Sebenarnya kan bila Prof kongsikan tadi tu kan, bila sebutkan nama satu-satu makanan tu, sebenarnya emosi saya pun dah terdrag sekali. Kuih nona. Lepas tu saya terfikir macam mana agaknya kerusi dalam bentuk kuih nona ataupun bantal dalam bentuk kuih nona kan. Lepas tu emosi saya pun terdrag. Mesti dia akan gebu, mesti akan sedap duduk semua kan. Itulah dia punya kesan emosi ke atas perabot yang design tu. Yalah, dalam reka bentuk juga kita masih menetapkan fungsi tu. Kalau kuih nona tu kan dia ada macam daun pandan kan. Tapi yang direka oleh Dr. Nazina, yang bahagian tengah tu boleh buka dan boleh simpan barang. Dia ada function yang lain pula. Dia ada function yang lain. Sama juga yang macam kek lapis yang kita buat tu, dia adalah side drawer. Side drawer. Jadi nampak berlapis-lapis adalah lapisan kayu yang dilapiskan. Lapisan kayu ni dilapiskan. Jadi dia orang kata depict sebenar konsep kek lapis tersebut. Layering tersebut dia ada pada ni. Jadi itu yang saya kata bahawa kita boleh katakan dalam reka bentuk ada peniruan. Tapi peniruan yang boleh dipelbagaikan. Peniruan tu sebagai asas, tetapi dia diinovasikan. Itu yang kita tak boleh lari. Kita kena, maknanya bila kata ini tiru je, bukan, tetapi kita meniru sebab dia ada unsur yang sangat kuat dalam konteks impact culture atau budaya. Betul. Kenapa saya pakai karipat? Sebab orang kenal, orang faham, satu dunia pun tahu karipat. Jadi ini akan membuatkan objek ini boleh dikenali. Dan apabila saya buat pameran di Balai Seni Lukis Negara, dan produk itu menjadi viral di dalam Twitter, lebih kurang 11,000 11.6 ribu retweet. Bukan retweet dalam Malaysia tau, retweet seluruh dunia. Jadi saya kata wow, jadi betul lah konsep kita tu bahawa benda ni terbukti, diterima, ataupun menjadi yang kata lucu ada, kan, ini diterima, kelucuan dia, ya, identiti dia, ya, melihat kepada cara penggunaan dia, fungsi dia, dan dia menjadi satu, saya boleh kata satu produk yang ikonik lah. Ikonik. Betul. Bukan senang nak jadi satu produk ikonik. Lagi-lagi sekarang ni musim viral kan? Musim viral. Kan? Betul Prof. Macam saya rasa kupasan pada hari ni sangat menarik sebab kita tak pernah lagi macam indie kan, kita pergi menyelami hati seorang pereka, especially yang bentuk pereka industri ni kan. So saya rasa memang apa yang kita bincangkan pada hari ini memang membuka satu topik yang ataupun dimensi yang lain, di mana kalau saya rasa lepas ni kalau orang melihat kita punya podcast hari ini, especially kepada mungkin yang pelajar-pelajar yang baru nak masuk universiti ni, mungkin boleh ambil peluang ambil jurusan reka bentuk industrial yang lebih terbuka, supaya dapat mempelajari satu benda yang lain, yang lebih yang menarik sebenarnya kan, satu dimensi yang lain. Okay, macam Prof juga kan, seperti yang kita dah lihat beberapa gambar, Prof ada juga buat design daripada mengkuang, daripada rotan. Yang tu macam mana pula Prof menjadikan
produk tu satu benda yang daripada yang benda yang lama, daripada tumbuhan yang biasa menjadi satu identiti Malaysia yang satu reka bentuk design industri yang cantik. Tu macam mana pula, Prof? Okey. Terima kasih. Saya bermain dengan material mengkuang ni sejak saya lepas graduate. Saya bekerja dengan satu syarikat Kane Creation. Dia ni, company ni adalah company perabot yang menghasilkan produk rotan. Okey. Jadi itu bermulanya. Itu ialah tahun 1988. Mula-mula. Lama. Dah lahir belum? Okey, jadi masa itu kita melihat dan kajian ya, sebab tu saya kata dalam setiap hasil rekaan saya ada kajian dia. Bukannya turun daripada langit. Orang selalu kata design ni senang je semua, kan? Tak, semua ni adalah daripada kajian. Kajiannya kita lihat ialah bagaimanakah kita nak menterjemahkan identiti Malaysia itu di khalayak. Masa itu 88 ialah COGM. Okey, jadi COGM ini semua negara-negara Eropah, Commonwealth akan datang untuk bermesyuarat, kan. Jadi mereka nak menunjukkan this is Malaysia punya produk. Okey. Jadi situ kita melihatlah, kita tengok bahawa kraft adalah salah satu unsur tradisional yang perlu diketengahkan. Kraft ini adalah satu, orang kata, budaya pada satu bangsa tersebut. Dia tapi yang sayangnya kraft ni sangat uzur, kan? Orang yang buat dia orang tua je. Betul. Kan, orang muda tak ada, kan? Suruh menganyam je, pergi nak ambil daun tu pun dah tak mau, kan? Jadi kraft ini adalah satu benda yang boleh menunjukkan atau sebagai representasi, ya, budaya Malaysia itu atau budaya Melayu itu, ya. Tetapi pada masa itu tikar mengkuang hanyalah tikar untuk duduk sahaja. Betul. Jadi kita kata tikar mengkuang ini diletak pada tahap yang sangat rendah. Ya, sangat rendah. Kerana kita nak pijak air ke atas dia. Right. Tetapi cara nak buat dia tu adalah sangat sukar dan mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Bagaimana kita nak naikkan dia? Dia naikkan dia. Jadi itu yang kita kata, bagaimana kita boleh masukkan kepada perabot. Sebab dia akan berkait dengan hiasan dalaman, dia akan berkait dengan suasana ruang yang dihasilkan. Dia juga dalam pada itu juga kita dapat membantu ni penganyam-penganyam tikar ni. Ya, jadi bila kita buat perabot daripada menggunakan tikar, maknanya kita dapat eksport. Jadi kita boleh order daripada pakcik-pakcik yang buat tikar ni. Jadi dia orang ada, orang kata, demand di situ. Jadi dia punya value chain itu membantu industri hiliran, kan? Jadi ini yang kita nak lakukan. Okey. Jadi daripada situlah saya lihat bahawa mengkuang, ya, tikar mengkuang, tikar pandan ini boleh diinovasikan atau orang kata associate dengan perabot. Okey. Jadi itu selepas saya bekerja di sana. Jadi apabila saya masuk di UPM ni, dan UPM adalah satu universiti berteraskan pada pertanian. Jadi saya menggunakan ilmu yang saya ada ini dan pengalaman yang saya ada ini untuk bekerjasama dengan komuniti. Dia bermula dengan projek komuniti, ya, melalui UT
UTC, ya. Kita dapat grant dan kita bekerjasama dengan komuniti kampung di Kampung Bentan, Pekan Pahang. Jadi dengan penghulu, dengan orang kampung dekat situ, dan dekat situ adanya tiga penganyam yang boleh membantulah. Makcik 3 orang ni memang pandai menganyam. Kita cakap saya nak motif macam ni, dia faham dia. Macam ni. Boleh lah kan, dia senang je. Yang ni motif kelawar. Okey, dia buatlah macam tu. Okey. Jadi yang kita ni designer tu, makcik boleh tak motif ini, motif ni kita gambar. Dia tengok je. Boleh ni, macam tu je. Macam tu. Senang je. Kan? Jadi ini yang kita kata kerjasama antara pengamal kraft dengan mereka. Ya, kita ada idea. Tapi nak buat tu makcik ni. Nampak? Jadi motif-motif itu yang kita kata mereka ni tak semestinya dia nak bekerja silo. Right, nak bekerja silo. Jadi dia akan perlu bekerjasama. Ya. Ini yang saya kata designer meet craftsman. Ya. Itu kemahiran dia kan. Kemahiran dia. Kita respect kemahiran dia. Kan? Jadi kita ada satu idea yang sangat menarik, kan? Menarik untuk diketengahkan. Itu yang kita buat kerjasama tersebut. Alright. Jadi kita belajar, sebagai designer pun kita belajarlah macam mana nak proses daun tu. Daripada nak tebang, ambil daun, nak keringkan daun, nak rendam, nak warnakan, nak melayarkan dia. Ya. Kan, macam mana? Kan? Itu yang kita pun belajar sebagai designer, dan juga kita ambil pelajar yang atau generasi muda untuk tahu benda ni kurang-kurangnya. Jadi saya bawa pelajar saya lah untuk belajar macam mana nak buat tu. Jadi dekat situ yang kita combine kan. Jadi kita ni sebagai mereka, kita hasilkan produk yang digunakan. Jadi dengan situ kita cakap, maknanya kalau kita kata makcik buat yang ni, sekarang ni makcik jual katalah RM10, tetapi kita boleh tolong makcik untuk dapat banyak orders. Kan? Macam tu. Dia rasa sukalah pasal dia ada sumber pendapatan tersebut. Itu cara dia. Jadi itu yang saya kata, bila adanya order ataupun tempahan di luar negara, mereka ni akan ada pendapatan, berterusan menghasilkan pendapatan tersebut. Okey. Dekat situ jugalah yang saya kembangkan, dan saya masuk pertandingan Selangor Tourism, dan saya buat proposal tersebut. Jadi bagaimanakah di Selangor pun mempunyai komuniti yang membuat tikar tersebut. Kebanyakan di Pulau Keri, itu orang asli. Kan? Jadi saya menunjukkan maknanya satu perkara ini boleh dilakukan ataupun kita boleh kembangkan dengan orang asli di Selangor ini untuk mempromosikan tikar orang asli tersebut. Ya, jadi boleh diaplikasikan. Ya, jadi yang macam masing-masing mempunyai rule masing-masing, ya. Jadi kita bekerjasama untuk menghasilkan satu produk yang menarik. Itu yang saya rasa saya menganggap ini adalah satu program macam when designer meet craftsman. Ya, itu satu kerjasama yang sangat baik, dan dia boleh mengambil satu identiti. Ya, kalau you pergi mana-mana pun, bila tengok tikar ni, kita boleh tengok perbezaan. Sama jugalah macam batik Indonesia dengan batik Malaysia. Okey, macam ni rupa dia lain. Betul. Ini lain. Ya.
Majatika ni banyak di Filipina, ya. Di Malaysia ni banyak di Terengganu, ya, ada Adi Guru lagi. Jadi dan yang akan datang saya akan bekerjasama dengan Adi Guru untuk menghasilkan produk yang lebih menarik lah. Dan saya harap boleh pergi sampai menembusi ke antarabangsa. Okey Prof, dengan kupasan yang menarik daripada awal hinggalah kita pun dah menuju ke penghujung podcast kita pada hari ini, mungkin Prof boleh kongsikan sebagai penutup podcast kita, Prof boleh kongsikan latar belakang pendidikan dan juga perkembangan kerjaya Prof. Terima kasih. Saya berasal daripada Taiping, Perak. Ya. Saya bersekolah di sekolah rendah King Edward, ya. Kemudian sekolah menengah King Edward juga. Selepas itu selepas SPM, ya, saya melanjutkan pelajaran di ITM. Masa itu masih di ITM, ya, sekarang ni UITM, di dalam bidang diploma in Art and Design, Industrial Design, selama 4 tahun. Selepas itu saya terus bekerja sebagai seorang pereka perabot, ya, dengan Kane Creation Sdn Bhd. Di situlah yang sedikit ilmu mengenai perabot dipelajari dalam bisnes dan lain-lain. Kemudian saya mendapat tawaran pinjaman daripada JPA untuk melanjutkan pelajaran saya di Leicester Polytechnic, UK, United Kingdom. Tapi sekarang universiti itu telah bertukar nama kepada De Montfort University. Ya. Jadi lepas pada mendapat ijazah sarjana Master in Industrial Design Engineering, saya pulang ke tanah air. Sebelum tu rasa tak mau balik lah, nak duduk kat UK tu kan. Tapi mak suruh balik, kita balik lah kan. Sebab sebelum tu abang saya duduk US tu, dia duduk lama, mak saya tak kisah pun kan. Saya pula saya nak pergi, dia kata balik lah. Okay, so saya balik mencari kerja. 1990 tu adalah sangat mencabar, ya. Jadi saya bekerja jadi macam part time lecturer di private university, ya. Kemudian baru tu, dan kemudian saya mendapat tawaran bekerja di UITM, ITM masa itu, pada 1990. Jadi di situlah bermulanya kerjaya saya nak jadi designer betul-betul, tapi dah masuk ke akademik. Tapi bila masuk akademik itu, saya bekerja di UITM sehingga 1994. Di situ sehingga jawatan yang saya pegang akhir sekali adalah sebagai pensyarah dan juga koordinator komputer. Masa itu baru nak masuk komputer dalam reka bentuk, kan. Jadi dekat situ, masa di UK tu saya banyak dengan komputer lah. Bidang komputer, bidang reka bentuk menggunakan komputer. Jadi lepas pada itu saya mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Jadi masa saya pergi, kemudian saya berpindah ke sana dengan izin, ya. Jadi bekerja sebagai pensyarah di sana, pensyarah di sana, satu universiti yang sangat baru, ya. Di sana saya membangunkan kurikulum, membangunkan identiti UNIMAS, membangunkan banyak benda lah, ya, program, kurikulum, research, ya, dan juga yang selama 21 tahun
di sana. Dan jawatan terakhir saya dan saya mendapat profesor, jawatan profesor juga di UNIMAS, dan jawatan terakhir saya sebagai pengarah reka bentuk dan inovasi Institut Reka Bentuk dan Inovasi ataupun INDI, singkatan tersebut. Dan tahun 2014 saya berpindah ke UPM, dan UPM saya berada di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina, Jabatan Reka Bentuk Perindustrian hingga kini, dan akan berpencen pada tahun 2024, iaitu tahun depan, menghitung hari. Jadi itulah, saya juga akan menjalankan inaugural lecture pada 25 hari bulan Ogos ini, dan juga julung-julung kali daripada Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina, inaugural lecture mempunyai pameran solo. Jadi saya yang pertama yang membuat inaugural lecture bersama dengan pameran solo, dan saya mempamerkan semua produk-produk ataupun inovasi penyelidikan saya yang memenangi anugerah di dalam negara dan di luar negara, dan juga produk-produk yang telah dikomersialkan. Contohnya seperti logo, dekoponik, perabot-perabot yang telah dihasilkan ataupun digunakan di dalam pasaran lah. Jadi kalau ada peluang, masa pameran tersebut adalah sehingga 31 Oktober, bermula pada 25 Ogos hingga 31 Oktober, dan semua dijemput untuk hadir dan melihat dan mungkin mendapat inspirasi untuk mereka-mereka ataupun kalau nak beli produk tu pun boleh. Boleh order lah. InsyaAllah pastinya kita akan pergi ke pameran solo Prof nanti untuk kita melihat sendiri produk yang Prof telah keluarkan lah, dan juga hasilkan. Saya rasa sampai di sini saja podcast kita hari ini. Rasa macam sekejap je kita bercakap dengan Prof, sebab pengalamannya sangat luas dan pengalamannya sangat banyak dalam satu konteks satu konteks ataupun topik yang menarik, kan. So kami bagi pihak perpustakaan mengucapkan selamat bersara kepada Prof. Selamat berehat ke, ataupun mungkin lagi lepas ni ada lagi macam-macam plan, kan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. So sampai di sini sahaja podcast kita bersama dengan penyelidik UPM, dan kita akan bersama dengan penyelidik yang lain pula di masa akan datang. Sekian, terima kasih.